Syukur Alhamdulillah. Semoga Allah terus pelihara kita. Dunia dilanda gelombang varian Delta, walaupun WHO tak pernah menyebutnya, tapi kita boleh sebutlah kata varian Delta. Kenapa WHO tak boleh membuat sebutan dunia dilanda gelombang varian Delta adalah kerana negara-negara yang berada di seluruh dunia hanya boleh mengesahkan angka positif berdasarkan ujian swab. Tetapi untuk mengesahkan berapa banyak daripada ujian swab adalah daripada varian Delta, banyak negara-negara tidak memiliki makmal, kemudahan makmal. Contohnya Malaysia hanya ada satu makmal je bagi membuat jujukan genom ni. Maksudnya kita ada 63 makmal untuk baca swab test sama ada positif dan negatif. Tapi swab test tidak boleh menentukan anda positif varian apa. Jadi untuk mendapatkan varian, swab itu terpaksa dibawa pula kepada pusat kajian penyakit berjangkit. Ini dialami oleh semua makmal di seluruh dunia. Tapi kita boleh nampak trend jangkitan yang pantas dan melanda semua negara, termasuk kejutan adalah China, yang dalam tempoh 1 bulan ni telah mencapai 328 kes. Untuk pengetahuan saudara, bermula Januari 1 Januari hingga 30 hari bulan Jun, China hanya mencatatkan kurang 300 kes total bagi tempoh 6 bulan. Tapi dalam tempoh sebulan Julai saja, China mencatatkan 328 kes, menjadikan 26 daerah di China sekarang, 26 negeri ataupun wilayah di China sekarang kembali disenaraikan sebagai kawasan jangkitan. Ujian paling besar di China sekarang ni dijalankan di Chongqing. 30 juta penduduk dia terpaksa diswab, dia buat mass swab, iaitu swab semua. Sasarannya sekarang swab semua penduduk dia 30 juta dan kemudian lihat daripada swab tu berapa yang positif. Saya jangka China akan mendapat angka jangkitan yang tinggi kerana ketika kuman ni bermula, China sama juga dengan Thailand. Semalam Thailand mencapai 18,000 lebih kes. Untuk pengetahuan saudara, Thailand telah pun membuat anggaran sebulan daripada sekarang adalah tidak mustahil mereka mencapai 30,000 kes sehari. Sekadar data bandingan, saya beritahu pada saudara, angka jangkitan kita adalah 1.1 juta kerana kita berada di bawah paras 30,000 kes sebelum bulan Oktober. Bulan Oktober saja dia mendadak naik. Jadi 9 bulan Malaysia mencapai 1.1 juta kes. Thailand lebih tragik kerana angka jangkitan di Thailand melebihi 3 digit hanya bermula pada Mei. Berarti Thailand Mei, Jun, Julai. 3 bulan je Thailand telah mencecah 600,000 kes. Secara purata, Thailand dijangka akan mengalami kelajuan jangkitan dan dengan variasi baru WHO serta analisa data yang ada di Thailand, kalaulah 3 minggu daripada sekarang Thailand mencapai angka jangkitan 30,000 sehari, berarti Thailand akan menjadi satu lagi lokasi yang berbahaya. WHO telah menyenaraikan Thailand dan juga Myanmar. Myanmar menjadi lebih kronik kerana usaha pemvaksinan tak dapat dijalankan kerana banyak wilayah sedang mengalami krisis perang sivil. Berarti oleh kerana sempadan Myanmar dan sempadan Thailand masih lagi berlaku pergerakan urus niaga. Thailand dia nak suntik semua frontliner dia di sempadan Myanmar dan orang yang berada dalam sempadan Myanmar. Tapi pada waktu yang sama adalah sukar untuk mengekang penerobosan lorong tikus ataupun laluan perhubungan bagi perniagaan-perniagaan terbuka dan juga pasar gelap yang banyak berlaku di sempadan Thailand dan Myanmar. Maka WHO telah memberi amaran bahawa Myanmar juga akan menjadi lubuk besar bagi jangkatan varian Delta berasaskan sekiranya wabak daripada Thailand menular masuk. Oleh kerana kawasan yang ada di sempadan Thailand dan Myanmar adalah bukan kawasan yang dikuasai oleh kerajaan, dia adalah dikuasai oleh pejuang perbebasan kerana Karen, Chin dan juga Puak Muang adalah orang yang berada di sempadan. Ini mendedahkan sekiranya jangkitan berlaku, kerajaan tak dapat menghantar bantuan kerana dia dikuasai oleh kumpulan pemberontak. Ini menjadikan perang sivil ini akan memerangkap Myanmar dalam keadaan angka jangkitan yang sangat tinggi. Untuk balik tadi saya cerita pada China pula. China tiada penerbangan antarabangsa komersial, tuan-tuan. Anehnya dia hanyalah penerbangan kargo. Tapi oleh kerana saya katakan tadi airborne, yang saya kata bahaya adalah airborne, yang adalah ruang kapal terbang kargo yang ditinggalkan tu dimasuki oleh kru yang membuat cuci servis bangunan kawasan dalam kapal terbang. Airborne telah menyebabkan krunya, salah seorang kru dia tu dapat pergi kepada 9 orang
di China, 9 orang bawa kepada 200 orang. Kemudian 200 orang ni tanpa sempat dikesan telah pergi ke 26 wilayah di China. Menjadikan China mendapat angka 328 berdasarkan angka mereka yang mengalami simptom. Oleh kerana di China, satu adalah sebahagian daripada jangkitan telah pun mempunyai sistem immunity. Berarti sebahagian daripada mereka kemungkinan telah dijangkiti tapi tidak menunjukkan simptom. Berarti apa yang saya sebut sekarang adalah kebimbangan kerajaan China adalah orang yang berada pada jangkitan tahap 1 dan tahap 2 yang bergerak. Sebab tu dia buat mass, 30 juta dia kepung terus dia swab. Supaya tak bolos dan kemudiannya pergi ke kawasan lain dan menjangkiti mereka yang kemudiannya terdedah untuk jam sampai tahap 2, 3, 4, 5 dan 2, 3, 4 dan 5. Untuk pengetahuan saudara, kalau saudara tanya, saya beritahu kata pattern jangkitan bukan saja Malaysia berada dalam keadaan kronik, seluruh dunia. Saya beritahu juga kepada saudara, data Vietnam juga menakutkan. Kalau saudara tengok ni, saya beritahu kepada saudara bahawa Vietnam saja dalam sekelip mata, kerana Vietnam baru 2 bulan, mencapai 145,000 kes dengan 85,000 kes dicatatkan sepanjang Julai je. Ingatlah, Vietnam 145,000 kes, 85%, berarti sekitar 110,000 ke 120,000 kes hanyalah sepanjang bulan Julai. Begitu pantas angkanya mencanak di Vietnam, dan Vietnam mencatatkan 1,306 kematian walaupun baru sahaja sebulan menghadapi suasana kronik dengan jangkitan COVID-19. Saya bawa semua data ASEAN ni untuk saudara lihat supaya saudara tahu bahawa Thailand yang saya beritahu kata semalam 18,027 kes. Untuk pengetahuan saudara, Thailand juga mencapai angka kematian 133 semalam. Jadi kita boleh letak Thailand dalam keadaan belum capai 200 tapi 130 ke 170. Cuma angka jangkitan di Thailand dijangka boleh mencapai 30,000. Ketika Malaysia juga membuat jangkaan pada September, kita akan mencapai 24,000 kes kalaulah tiada keajaiban berlaku. Ingat tuan-tuan, ini data sains. Jangan kaitkan takdir, jangan kaitkan doa. Memang kita semua doa. Semayang 5 waktu saya kata doa iftitah kita doa. Jadi jangan nanti argue pula dalam tu. Soal takdir Tuhan adalah lain, tapi adalah kita bercakap soal fakta. Keupayaan manusia membuat kajian. Soal takdir kita berserah. Saya juga nak bagi tahu pada saudara, Vietnam buat lockdown. Ini satu kejutan kerana 6 wilayah ekonomi di Vietnam buat lockdown. Berarti kita akan lihat kesan ekonomi di Vietnam, kerana Vietnam dijangka antara 6 negara yang akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang aktif ketika negara-negara lain sedang mengalami penurunan kerana COVID-19. Berarti oleh kerana bandar-bandar perusahaan atau bandar-bandar industri, kerana anda tahu bahawa Vietnam adalah, kita disebut sebagai negara Adidas, Vietnam disebut sebagai negara Converse, Vietnam juga adalah negara Nike, kerana anda tahu semua produk-produk besar keluaran syarikat-syarikat gergasi dunia bukan lagi di China, kebanyakannya telah beralih ke Vietnam kerana kos upah buruh di Vietnam lebih rendah. Berarti pasar ekonomi Vietnam akan terjejas teruk, dan kita akan tengok pula apa respon pelabur sekiranya pelabur melihat Vietnam bukan lagi lubuk untuk diletakkan wang kerana krisis ekonomi ini menyebabkan Vietnam lockdown. Dia berbeza dengan Indonesia. Kalau tengok dasar Presiden Jokowi berada dalam keadaan yang sangat sukar untuk buat keputusan, kerana sekiranya lockdown penuh dibuat di Indonesia seperti mana disarankan oleh WHO, agak sukar kerana kadar kemiskinan di Indonesia dan ekonomi hariannya sangat tinggi. Saya jangka lebih kurang 60% daripada penduduk Indonesia adalah penduduk ekonomi harian. Berarti Presiden Jokowi sekarang hanya membuat lockdown di kawasan tertentu, yang mana kalau tengok detail sekarang ni orang mula bimbang. Bukan saja Pulau Jawa dan Pulau Bali saja yang terancam, bukan hanya 13 wilayah tu saja yang terancam, tetapi Indonesia mungkin akan merebak kepada seluruh 34 wilayah di pulau-pulau di luar daripada Pulau Jawa. Itu saya share dengan saudara untuk saudara ambil tahulah. Vietnam pun dah capai 8,624 kes pada hari Sabtu. Saya tak ada data semalam, kena tengok data semalam latest. Penat nak cari tuan-tuan, sebab data ni sekarang dah tak keluar pattern data yang stereotype. Dia kena pergi ke 3-4 untuk cantumkan data. Kerana satu adalah ketika sistem pendataan dibuat, sama ada saya follow Global Coronavirus Update ataupun media lain follow University John Hopkins,
data telah pun berubah kerana ini model yang kita kata tak diupdate lah, sama seperti MySejahtera tu. Dan global coronavirus tak update dia punya pusat data. Jadi kita sukar nak melihat data harian. Begitu juga dengan John Hopkins. Kalau dia sebut data harian, kita suka nak melihat data kematian pula, kerana angkanya disimpulkan setiap hari, kerana mesin pendataan dan juga saya fikir kata kebolehupayaan data untuk mobilize dengan kepantasan dunia terus dijangkiti ni, dunia akan mencapai angka 200 juta pada bila-bila masa, melepasi 200 juta pada bila-bila masa. Untuk pengetahuan saudara juga, Indonesia dah mencapai 3.4 juta kes. Berarti Indonesia berada 3 kali ganda lebih tinggi di Malaysia. Tetapi angka kematiannya akan mencecah 100,000 pada bila-bila masa, sebab 95,000 termasuk semalam dengan 2,000 lebih jangkitan. Kalaulah hari ini dan esok dan lusa 3 hari lagi Indonesia mengekalkan angka kematian pada 2,000, maka dia akan mencapai 100,000 kematian pada minggu ini. Saya akan pergi juga kepada saudara untuk melihat beberapa perkara yang berlaku di Eropah, terutama United Kingdom, England dengan beraninya telah mengumumkan mereka membuka negara mereka kepada pelancong, terutama daripada Amerika Syarikat, dengan syarat 2 vaksin selain daripada Kesatuan Eropah. Okey, itu juga Ireland. Tetapi Amerika menghalang. Amerika menyenaraikan, dia menghalang semua pelancong daripada United Kingdom masuk. Amerika menghalang pelancong daripada Ireland. Amerika menghalang pelancong daripada Iran, pelancong daripada India, pelancong daripada Indonesia, pelancong daripada Brazil, pelancong daripada Afrika Selatan, pelancong daripada India. Diharamkan sama sekali untuk memasuki di Amerika Syarikat. Ini yang saya bagi tahu, kata negara-negara seperti Arab Saudi, Granada telah mengumumkan mereka membuka pintu mereka dengan syarat pemohon mestilah telah divaksinkan 2 kali untuk masuk ke negara-negara ini. Berarti ada negara yang telah berani membuka rantaian pelancongan mereka, terutama Saudi adalah kerana ibadah umrah, Granada kerana dia bergantung sepenuhnya pada pelancongan, kerana di situlah kota Andalusia dan dia menjadi kota lawatan masyarakat Kristian dan masyarakat Islam, kerana Andalusia adalah wilayah yang pernah menjadi era kegemilangan Kristian sebelum abad yang ke-7 dan kemudian menjadi era pemerintahan Islam daripada abad yang ke-7 sampai abad yang ke-10. Jadi Granada dia gamble dan buka juga wilayah dia kerana betul-betul ekonomi dia adalah ekonomi pelancongan. Saya juga nak bagi tahu pada saudara mengenai 2 vaksin ni, 2 dos vaksin, di mana di Jerman berlaku tunjuk perasaan apabila undang-undang mengatakan bahawa lokasi-lokasi yang menjadi lokasi aktiviti sosial hanya dibenarkan dimasuki oleh mereka yang ada 2 vaksin. Jadi adalah orang buat tunjuk perasaan, 600 ke 800 orang buat tunjuk perasaan. Apa yang kerajaan Jerman buat adalah, saya terkejut je lah, kerana Jerman ni taklah sekeras Netherlands ataupun Belanda, tapi Jerman mengambil langkah untuk menyuraikan rusuhan anti vaksin ni dengan tembak water cannon. Jadi dia menjadi negara yang pertama betul-betul melancarkan perang, tindakan undang-undang dan juga langkah luar biasa, di mana gerakan anti vaksin kini dianggap perusuh apabila berkumpul. Jadi 800 orang ditangkap dan kita tunggulah apakah charge dan bicara yang mereka akan hadapi. Untuk Amerika pula, kalau saudara follow, 36 negeri yang sekarang telah pun membuka aktiviti sosial. Presiden Joe Biden mengemukakan saran kemungkinan sekiranya angka terus meningkat kerana Amerika sekarang bergerak balik melepasi angka 5,000 kes sehari. Jadi Presiden memberi gambaran bahawa kemungkinan dia akan dia tak buat lockdown, tapi 36 negeri ini kemungkinan beberapa kebebasan akan ditarik balik, termasuk mass aktiviti sosial. Berarti kalau sebelum ni 36 negeri ini dibenarkan mengadakan acara sosial dengan tak lebih 50 orang hadir dan setiap yang hadir mestilah divaksin, tetapi kemungkinan perintah itu akan ditarik balik. Bagaimanapun, saya lebih tertarik untuk berkongsi pandangan pengarah kesihatan Amerika Syarikat, Dr. Anthony Fauci, di mana Anthony Fauci kata tak perlu. Kata Anthony Fauci sekarang adalah kerana mereka yang telah pun divaksin nak bergerak ke depan, dan implikasi jangkitan Delta adalah kepada orang yang tak divaksin. Berarti dia kata buka je, sebab penyakit ni tidak akan berbahaya kepada mereka yang divaksin, dan mereka yang tak mau divaksin, tanggunglah
Ini secara sindiran. Pakar-pakar kesihatan mula menganggap bahawa tidak perlu mengalah. Hanya semata-mata sekiranya kerajaan ingin melindungi mereka yang tak mahu divaksin. Kerana saya dah beritahu pada saudara bahawa hanya 36 negeri di Amerika mencapai tahap melebihi 50% pemvaksinan. Ada yang capai 70%. Tetapi negeri-negeri western yang sangat konservatif, negeri-negeri cowboy, negeri-negeri pertanian yang dianggap sebagai negeri yang sangat konservatif, ada 16 negeri yang konservatif, mereka yang divaksin tak capai pun 40%. Berarti Amerika juga terbelah dua, negeri-negeri yang lebih industri, yang mempunyai pendidikan yang lebih baik dan negeri-negeri yang mempunyai pelaburan kewangan yang tinggi menerima pemvaksinan dengan angka vaksin yang tinggi. Manakala negeri-negeri cowboy ataupun negeri-negeri pertanian ni kurang memberi respon kepada vaksin. Jadi kata Anthony Fauci, tak perlu bertolak balik undur ke belakang, Amerika harus berjalan ke depan. 166 juta rakyat Amerika telah melalui 2 vaksin. Jadi saya jangka 200 juta. Baki itu makin yang ada 1 vaksin. Tapi yang dah divaksin daripada total 360 juta rakyat Amerika, saya jangka bahawa 320 juta saja yang akan divaksin berdasarkan baki 40 juta adalah kanak-kanak. Amerika telah memvaksin 166 juta dengan 2 dos. Berarti kata Anthony Fauci, kita bergerak ke depan, jangan berundur ke belakang semata-mata kita nak melindungi orang tak divaksin, kerana varian Delta hanya akan membunuh dan mengancam nyawa mereka yang tak divaksin. Itu brief saya untuk saudara lihat pergerakan yang ada. Saya rasa banyak Mahfuz tunjuk dekat saudara, mungkin banyak keratan dia. Saya sendiri pun dah mempunyai daya ingatan yang sangat lemah, tuan-tuan. Lately, banyak baca, lagi banyak lupa. Saya boleh bagi tahu juga pada saudara bahawa Australia, satu lagi negara yang mengumumkan bahawa mereka akan mengekalkan lockdown sampailah 70% rakyat dia divaksin. Cuma tiada data setakat ni berapa persen dah rakyat dia divaksin, kerana selain daripada Jepun, Australia antara negara maju yang lambat memulakan pemvaksinan. Kerana Australia salah satu daripada negara yang dianggap sebagai negara maju yang tak mengeluarkan vaksin. Mereka juga seperti Malaysia, negara pengguna. Jadi Australia kata dia kekalkan lockdown hanya lepas 70% orang dewasa menerima 2 dos vaksin, barulah kerajaan akan mengkaji untuk membuka semula negara tersebut. Manakala berita yang paling ngeri, untuk yang paling ngeri adalah saintis di United Kingdom memberi gambaran bahawa sebahagian daripada ancaman Delta kemungkinan tak dapat ditangani oleh vaksin sedia ada. Saya bagi tahu pada saudara, Kemboja menjadi negara pertama di ASEAN yang akan melaksanakan booster ataupun suntikan penggalak, di mana siapa saja yang mengambil Sinovac dan Sinopharm di Kemboja akan menerima suntikan ketiga daripada vaksin Moderna. Banyak negara akan mula mengumumkan booster ni. Saya yakin mesti booster. Banyak negara akan booster. Terutama booster, tak kira apa pun vaksin yang saudara gunakan, sekiranya 60 tahun ke atas akan di booster. Berarti di Malaysia pun saya yakin apabila habis saja proses pemvaksinan ni pada Oktober, insya-Allah kalau kita dapat naikkan 600,000 kes, 600,000 suntikan sehari, kemungkinan pertengahan Oktober kita dah selesai vaksin semua dan kita boleh mulakan vaksin pada remaja 12 hingga 17 tahun. Kalau ikut data pendidikan berdasarkan kanak-kanak sekolah menengah 1.9 juta. Kalau 12 tahun campur sedikit kanak-kanak yang darjah 6 sekolah rendah, kita mungkin menyuntik 2 juta ke 2.2 juta kanak-kanak di bawah range umur 12 hingga 17 tahun. Tetapi Kemboja menjadi negara pertama yang mengumumkan selain daripada booster, iaitu barisan depan mereka yang telah menerima, kerana mereka menggunakan Sinopharm dan Sinovac. Mereka tak mendapat komitmen bekalan vaksin daripada negara-negara pengeluar vaksin maju ni. Jadi mereka menggunakan Sinovac dan Sinopharm. Dan Kemboja mengumumkan mereka akan membuat booster. Logik dia, tuan-tuan, terdapat 150,000 lebih kes yang berada di Kemboja. Kemboja negara yang akhir, yang baru dilanda dalam Julai. Dia ada 150,000 kes. Saudara bayang, yang sembuh hanya 40 lebih ribu. Berarti ada 114,000 orang. Menjadikan dia negara yang unik kerana kebiasaannya, kalau Malaysia 1.1 juta lebih, kita ada 200,000 je kes aktif. Berarti kadar kepulihan 80% lebih. Tetapi di sana kadar kepulihan hanyalah 33%. Ini yang menyebabkan kenapa booster dibuat dan juga kenapa kanak-kanak cepat akan divaksin, kerana berdasarkan pemilikan mereka terhadap Sinovac dan Sinopharm, kadar bolosnya menjadi tinggi. Sebab itulah kalau kita lihat Kemboja satu-satunya negara unik kerana angka kes aktif adalah 67% berbanding kes pulih hanya 33%.
Ini data-data yang datang daripada setiap negara, dia ada pattern yang berbeza. Indonesia walaupun telah menunjukkan penurunan kepada 38,000 kes purata pada minggu lalu, nampak selesa dari Indonesia turun daripada 48,000 turun. Tetapi saudara ingat pada 15 hari bulan Julai, Indonesia melangkah kembali melepasi 56,000 kes sehari. Dan kematian di Indonesia telah konsisten 2,000 kes, 2,000 kes, 2,000 kes sehari. Ini meletakkan Indonesia berada dalam zon yang sangat complicated. Vaksin bukanlah konflik perebakan COVID-19 bukanlah krisis politik. Di seluruh dunia dia telah menjadi wabak yang ditakuti. Dia mengancam semua pattern negara. Negara semaju Amerika berada di persimpangan, nak undur balik ke belakang dengan menarik balik kebebasan tidak memakai penutup muka dan menganjurkan majlis sosial di kalangan mereka yang telah ada 2 vaksin. Di mana Presiden kata akan kuat kuasa balik, Joe Biden kata, tetapi pengarah kesihatan kata tak perlu. Kalau saudara lihat pula tu, Amerika mula mengambil langkah menutup pintu masuknya kepada rakan baiknya terutama UK dan Ireland, juga menutup semua pintu masuk kepada negara-negara yang ada Delta, berarti ada ketakutan. Dan kalau saudara lihat di Australia pun, sebuah negara maju akan kekal buat lockdown anti capai 70%, berarti pattern yang sama dengan Malaysia, di mana walaupun kesnya jauh lebih rendah, tapi Australia membuat penelitian berdasarkan pergerakan varian ini, maka dia mengambil langkah. Dia sebuah negara kaya, tuan-tuan. Apa yang dibuat di Australia dia mampu buat kerana sumber ekonomi untuk menanggung kesan ekonominya ada, kerana mereka negara kaya. Tapi apa yang dibuat oleh Australia langsung tak boleh dilaksanakan di Indonesia. Sedikit boleh dilakukan oleh Thailand. Ada sebahagian besar boleh dilakukan di Malaysia. Tetapi negara-negara seperti Malaysia, seperti negara seperti Indonesia, seperti Vietnam tak mungkin melakukan pakej rangsangan dan juga bantuan sosial kepada rakyatnya kerana angka kemiskinan sangat tinggi dan negara tersebut bukanlah negara kaya dari segi per kapita pendapatan tahunan dan juga tabung negara. Itulah saya brief saudara sikit untuk saudara lihat. Saudara boleh je tak bersetuju. Saya cuma memberi data-data global untuk saudara ambil kata varian ini melanda dunia adalah sebagai varian kesihatan, isu kesihatan. Ini adalah isu global. Negara-negara yang mempunyai politik yang stabil seperti United Kingdom pun terancam. Negara-negara yang mempunyai kerajaan, mempunyai ekonomi yang kuat dan pengeluar vaksin seperti Amerika shaking, United Kingdom juga shaking. Indonesia yang tidak mengalami krisis politik juga sedang menjadi antara 5 negara yang mempunyai jangkitan terburuk di dunia hari ini. Saya jangka je coming soon Thailand. Thailand juga ada kecoh hari Ahad. Thailand juga ada protes di Bangkok. Tapi semua kena tembak water cannon untuk menjadikan isu angka jangkitan yang tinggi dan banyak di Thailand dalam tempoh 3 bulan sebagai isu kerajaan gagal. Tapi langkah tegas kerana Thailand adalah sebuah kerajaan yang pro tentera dipimpin oleh Perdana Menteri yang memang latar belakang dia tentera, mempunyai sokongan penuh daripada tentera. Maka mereka mudah melancarkan operasi ketika rakyat keluar tunjuk perasaan. Okey, India, kalau ikut saya tengok detail India ni, dia hanya 15 ke 20 ribu. Menurun banyak daripada 400. Ada hari dia capai 40, up and down. Kerana gelombang India dah lepas. Untuk pengetahuan saudara, India telah melalui 31 juta kes jangkitan. Berarti kemuncak ni dah maksimum. Pemutusan rantaian dah boleh dibuat. Cuma pattern dia saya beritahu pada saudara. Agak unik kerana angka tu boleh naik lagi balik sebab India tak mungkin akan mencapai pemvaksinan yang pantas kerana dia ada 1.2 bilion penduduk. Saya tak fikir sampai sekarang India capai 15% suntikan walaupun satu dos. Kerana satu adalah mereka lambat dalam dari segi tempahan vaksin. Yang kedua adalah walaupun dia ada vaksin domestik tapi tak mampu untuk menampung jumlah yang ramai. Berarti walaupun saudara nak lihat India sekarang kesnya turun, tapi saya ikat bahawa India telah melalui tempoh yang sangat panjang dengan 31 juta angka yang terjangkit dan menjadi negara yang kedua kematian paling tinggi kerana Amerika adalah negara yang paling tinggi. Sebab tu saya nak bagi tahu pada anda, banyak fakta-fakta yang diberikan kadang-kadang dia buat data bandingan yang salah. Saya bagi tahu kata Amerika ada 360 juta orang penduduk dengan kes jangkitan 35 juta, berarti 10% daripada rakyat Amerika dijangkiti. Kita adalah 34 juta rakyat. Berarti kita baru 1.1 lebih juta. Berarti kita baru 3% rakyat yang dijangkiti.